Tajuk utama 27 Syawal 8 Jun. Import lembu dan kerbau dari Thailand digantung serta-merta. Hanya kerana RM2, buruh berdepan penjara 14 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV menggantung pengimportan lembu dan kerbau dari Thailand berkuat kuasa serta-merta. Keputusan itu dibuat selepas menilai risiko penularan penyakit kulit kental atau berbonjol LSD yang dilaporkan menular di lebih 41 wilayah di Thailand. JPV dalam satu kenyataan berkata ketetapan itu diambil bagi membendung risiko penularan penyakit LSD dari Thailand demi kepentingan industri penternakan ruminan negara. Justru JPV menyeru semua penggiat industri termasuklah pengimport, peraih dan penternak agar membatalkan tempahan dengan pihak pembekal lembu dan kerbau di Thailand. Penggiat industri juga dinasihatkan supaya segera melaporkan kepada JPV di negeri dan daerah masing-masing jika terdapat lembu dan kerbau di ladang atau kandang menunjukkan gejala jangkitan LSD untuk tindakan kawalan dan pencegahan. Walaupun penyakit LSD tidak menjangkiti manusia, namun ia boleh memberi kesan ekonomi kepada industri penternakan ruminan dan kerugian akibat penurunan berat badan, penurunan pengeluaran susu, keguguran dan kemandulan pada ternakan yang terjangkit. Bagi membantras kemungkinan penyeludupan lembu dan kerbau dari Thailand, JPV bekerjasama dengan pihak berkuasa Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AXEM untuk mempertingkat pemeriksaan di pintu masuk negara bagi menghalang kemasukan lembu dan kerbau dari Thailand. Susulan peningkatan harga minyak botol secara mendadak iaitu sekitar 15% sejak akhir-akhir ini, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rossul Wahid berkata pengguna masih mempunyai pilihan untuk mendapatkan bekalan minyak masak bersubsidi yang kualitinya setanding dengan minyak masak dalam botol. Jelasnya sebanyak 720,000 metrik tan minyak masak dalam bentuk polybag 1 kilogram dikeluarkan setahun dan ia cukup untuk menampung keperluan 32 juta rakyat Malaysia. Kan raya ada pilihan untuk nak dapat minyak yang lebih murah. Dan kita dah mengkaji bahawa kegunaan minyak untuk rakyat Malaysia ialah sebanyak 1.8 kilogram sebulan. Average-nya kita guna minyak 1.8 kilogram sebulan. Yang nega tu lain lah. Ini suri rumah. Bagaimanapun, penjualan minyak masak dalam bungkusan polybag dengan harga RM2.50 sekilogram ketika ini dihadkan kepada 3 unit untuk setiap pelanggan bagi memastikan bekalan di pasaran mencukupi. Selain itu, pengguna juga perlu mengubah persepsi bahawa minyak masak paket adalah tidak berkualiti sedangkan ia setanding minyak masak dalam botol. Terdahulu, orang ramai dan peniaga merungut dengan kenaikan harga minyak masak botol 5 kilogram pelbagai jenama antara RM28.50 hingga RM33 sebotol. Peningkatan mendadak itu dipengaruhi kenaikan harga sawit semasa yang mencecah RM1,000 setan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menzahirkan rasa kecewa dan tidak berkenan dengan kewujudan golongan anti-vaksin di Selangor. Baginda dalam masa sama bimbang jika masih ada individu atau kumpulan yang berdegil untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 sehingga menyebabkan sasaran untuk mencapai imuniti kelompok menjelang akhir tahun ini tidak tercapai. Setiausaha Politik Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, baginda percaya vaksin mampu menyelamatkan nyawa individu dan juga sesebuah komuniti masyarakat daripada wabak berbahaya seperti COVID-19. Justru, baginda berharap rakyat di negeri itu tidak mudah terpengaruh dengan pemahaman terpesong berkaitan vaksin COVID-19.
Tambah beliau, baginda turut berduka cita dengan angka harian kes positif baharu di negeri Selangor yang sentiasa menunjukkan peningkatan dengan jumlah kumulatif kes positif setakat 7 Jun mencecah 203,520 kes selain jumlah kematian yang membimbangkan iaitu 961 orang setakat semalam. Baginda berharap agar Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJABV mempercepat dan menambah bilangan dos vaksin untuk rakyat negeri Selangor. Sultan Selangor juga mahu jumlah pusat pemberian vaksin PPV di Selangor ditambah khususnya di kawasan luar bandar dan baginda juga berpandangan pemberian vaksin secara pandu lalu atau klinik bergerak mampu mempercepatkan proses dan meluaskan liputan vaksinasi. Kerajaan negeri bersama Badan Bertindak Program Imunisasi COVID-19 CITF Kebangsaan menyasarkan 3 juta penduduk di Johor selesai divaksin pada akhir Oktober ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata pihaknya akan mempertimbangkan cadangan pembukaan beberapa pusat pemberian vaksin PPV berskala besar di semua daerah negeri itu selain penambahan kadar suntikan harian daripada 14,000 kepada 50,000 sehari. Kita juga akan tambah lebih banyak lagi hospital swasta yang dijadikan sebagai PPV dan juga klinik-klinik swasta ataupun GP klinik yang akan dijadikan sebagai PPV. Saya juga telah menerima cadangan daripada Kerajaan Negeri Johor untuk melaksanakan lebih banyak lagi mobile vaccination team dan juga beberapa PPV pandu lalu yang akan kita juga buka di Negeri Johor bagi memastikan sasaran akhir bulan Oktober ini dapat kita capai. Pihaknya dalam pada itu akan memberi fokus kepada individu yang mahu divaksin terlebih dahulu bagi mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena mesyuarat Badan Bertindak Program Imunisasi COVID-19 bersama Menteri Besar Johor, Dato' Hasni Mohamad di Kota Iskandar Puteri. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Adham Baba memaklumkan lebih 1.1 juta individu sudah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Dengan pertambahan lebih 2.5 juta lagi individu yang menerima dos pertama, ia menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua di negara ini ialah 3.6 juta dos. 5 negeri yang melengkapkan kedua-dua dos tertinggi ialah Selangor dengan 145,973 dos, diikuti Sarawak 119,459, Perak 105,546, Kuala Lumpur 104,742 dan Johor 98,996. Setakat semalam 52.5% atau 12,743,918 individu mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan Selangor mencatatkan jumlah pendaftaran tertinggi iaitu 3,363,091 orang. Mengikut perancangan, fasa kedua program itu yang bermula April hingga Ogos ini akan membabitkan pemvaksinan 9.4 juta warga emas, kumpulan rentan dan orang kurang upaya. Fasa ketiga bermula bulan lalu hingga Februari 2022 pula membabitkan individu 18 tahun dan ke atas, warga negara dan bukan warga negara dengan sasaran 13.7 juta orang atau lebih. Penglibatan sukarelawan dalam usaha membantu petugas barisan hadapan di pusat pemberian vaksin satu tugas yang murni, malah mendapat sambutan menggalakkan. Menerusi misi 100 jam khidmat sukarela yang bermula semalam, sukarelawan terlibat akan melengkapkan 100 jam khidmat dalam tempoh sebulan tanpa sebarang bayaran. Menerusi misi itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menyasarkan 5,000 sukarelawan terlibat secara ikhlas bagi membantu proses pemberian vaksin. Sementara itu, seramai 3,000 sukarelawan telah digerakkan dengan diberi allowance RM50 sehari melalui program Malaysia Vaccine Support Volunteer MyVac. Dalam database Kementerian Belia Sukan, kita ada 30,000 sukarelawan berdaftar. Tapi kita gerakkan buat masa ini hanya 3,000 di seluruh negara. Dan hari ini di sini hanya 7 orang.
Dan memang kita mendapat permintaan yang banyak daripada semua PPV. Beliau ditemui selepas mengadakan pertemuan bersama sukarelawan MyVac serta lawatan ke PPV di Dewan Majlis Bandaraya Seremban MBS. Setakat ini terdapat 130 sukarelawan yang berdaftar di Seremban membabitkan 2 PPV iaitu di MBS dan di Sikamat. Antara sukarelawan MyVac di PPV MBS ialah guru Cik Wan Mei yang mengambil peluang cuti sekolah untuk berkhidmat kepada masyarakat. Saya membantulah, memberikan bantuan, memberikan khidmat kepada semua yang datang untuk menerima vaksin dan memberikan tunjukkan kepada mereka kena bagaimana, lepas tu tenangkan emosi mereka. Okay, lepas tu kerana ada apa pertanyaan, cubalah jawab kalau saya boleh lah. Jadi peranan saya adalah untuk membantu yang barisan hadapan untuk membuat sesuatu yang tentang pengurusan lah. Contoh memberitahu yang pendatang yang datang, maknanya mereka kena duduk, lepas tu nak tanya nama mereka, lepas tu tenangkan emosi mereka lah. Hanya kerana RM2, seorang buruh dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan membuat pemerasan terhadap seorang wanita warga emas 5 April lalu. Tertuduh Muhammad Fikri Anis Fatullah Muhammad Azmi, 27 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan tersebut yang dilakukan di sebuah rumah di Kampung Kubang Siput, Pasir Tumbuh. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa melakukan pemerasan terhadap seorang wanita berusia 63 tahun dengan mendatangkan ketakutan sehingga mendorong wanita itu menyerahkan wang berjumlah RM2. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 392 Kanun Kesiksaan yang boleh dihukum penjara sehingga 14 tahun dan boleh juga dikenakan denda atau sebat. Mahkamah menetapkan 6 Julai ini untuk tarikh jatuh hukum. Pada prosiding berasingan di Mahkamah Magistrate, Muhammad Fikrianis Fatullah mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan mencuri sebuah motosikal jenis Honda EX5 di hadapan sebuah rumah kampung Pulau Gadong, Jalan Kuala Besar jam 3 petang pada 17 April 2021. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 379A Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih 7 tahun dan juga boleh dikenakan denda. Mahkamah menetapkan tertuduh dijamin RM4,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 11 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. JKK turun padang bantu pematuhan SOP PKPD. Alhamdulillah bertemu kembali. Pemantauan di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Pahang buat pertama kalinya dibantu pemimpin masyarakat setempat bagi memastikan pematuhan SOP oleh penduduk. Pasukan yang dikenali sebagai Pasukan Komuniti Prihatin itu bagaimanapun tidak melibatkan tugasan penguatkuasaan. Pasukan itu terdiri daripada pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Kemakmuran Kampung JKKK dan pemimpin masyarakat yang berdaftar di bawah Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Kuantan. Ada 3 sebab kenapa kita memilih dia ini, iaitu bantuan daripada ketua masyarakat kawasan PKPD ini. Perkara pertama adalah dia lebih mahir di kawasan yang dikenakan PKPD. Yang kedua, mereka ini sebagai pemantau dan memaklumkan kepada kita sekiranya ada apa-apa perlu diambil tindakan. Dan yang ketiga ialah untuk membantu dari segi penyaluran bantuan kebajikan. Sekiranya ada aktiviti bantuan di kawasan yang dikenakan PKP. Seramai 20 ahli pasukan komuniti prihatin dilantik bagi membantu kira-kira 60 pegawai dan anggota keselamatan yang menjalankan tugas penguatkuasaan PKPD di Kampung Suri Damai, Kampung Jaya Gading dan Bandar Baru Jaya Gading melibatkan kira-kira 11,000 penduduk.
Sebelum ini, 7 mukim di daerah Kuantan dikenakan PKPD bermula 24 Mei lalu dan berakhir semalam. Namun, 2 lokasi baharu iaitu Jaya Gading dan kawasan perindustrian Gebeng dikenakan PKPD bermula hari ini hingga 21 Jun ekoran kewujudan kluster baharu di kedua kawasan itu. Kluster Jaya Gading yang membabitkan 3 lokaliti iaitu Kampung Jaya Gading, sebahagian Kampung Seri Damai dan Bandar Baru Jaya Gading merekodkan 52 kes positif, manakala kluster Batu Hitam melibatkan kawasan perindustrian Gebeng merekodkan 56 kes positif. Sementara itu, laluan tikus di Jabu Kuantan akan terus ditutup sebagaimana sebelum ini selepas didapati ia kerap digunakan bagi tujuan rentas daerah. Sementara itu, tinjauan polis di Shah Alam, khususnya di kawasan pengangkutan awam, mendapati semua penumpang mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib berkata, pemantauan itu dibuat secara rawak 2 hingga 3 kali sehari, terutama di waktu puncak. Tinjauan di stesen Komite Seksyen 19 Shah Alam ke Padang Jawa juga mendapati jumlah penumpang berkurangan sehingga terdapat gerabak yang kosong. Sejak 1 Jun lalu, tiada kompaun dikeluarkan kepada pengguna pengangkutan awam dan pengguna jalan raya di daerah itu. Macam semalam kompaun yang dikeluarkan hanya berjumlah 18 kompaun saja. Untuk SJR memang tidak ada. Dan lain kompaun tu lebih kepada pematuhan di kedai-kedai makan lah. Ada setengah-setengah kedai makan tu pekerja dia tidak memakai face mask dengan betul, dan ada juga di kalangan pengunjung kedai makan tu tidak scan QR code di kedai ataupun restoran yang berkenaan. Lain-lain alhamdulillah. Sejak 1 Jun lalu, rondaan pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dipertingkatkan terhadap pengangkutan awam, termasuklah stesen transit aliran ringan LRT, transit aliran masa MRT, bas-bas kilang dan awam di bawah pentadbirannya. Selain pengangkutan awam, rondaan juga akan dipertingkatkan di kawasan pembinaan dan industri. Ibu dan anak gajah liar yang menyerang tanaman penduduk di Kampung Batu Lapan, Siung, Baling baru-baru ini dipindahkan ke habitat asalnya di hutan simpan Belum Temenggur di Perak hari ini. Kerja pemindahan ibu gajah berusia 20 tahun bersama anaknya berusia 3 tahun itu mengambil masa lebih 3 jam dan dilakukan penuh berhati-hati. Bimbang mamalia tersebut mengamuk, Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan terpaksa melepaskan 8 tembakan ubat pelali kepada ibu gajah seberat lebih 3 tan itu bagi memudahkan kerja-kerja pemindahan. Operasi turut dibantu anggota Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah, Lancang Pahang. Keadaan kawasan yang agak berlumpur juga menyukarkan operasi pemindahan apabila kaki gajah terbabit tenggelam. Aspek keselamatan turut diambil kira kerana bimbang serangan kumpulan gajah liar lain yang berada di kawasan hutan terbabit. Kita memang mantau. Kita tahu memang yang 2-3 hari lepas pun masa dia ditambat di tempat tu, kita tahu memang ada kehadiran kawan-kawan yang lain di sekitar tu. Tapi memang takat ni walaupun kita dah bawa dia keluar, kita tak masih memantau lagi dia punya pergerakan yang lain-lain yang ada di sekitar. Isnin lalu, Perhilitan menerima laporan daripada penduduk kampung berhubung tindakan 2 ekor gajah liar yang menyerang dan merosakkan tanaman di kebun mereka. Kehadiran pak belalai itu menyebabkan penduduk bimbang untuk ke kebun selain turut mengalami kerugian. Menurut Jamalun, pihaknya mengesan terdapat 8 ekor gajah liar yang berada di kawasan hutan di sini dan operasi mengesan dan menangkap mamalia terbabit digerakkan anggota unit tangkapan gajah. International Islamic Finance Forum IIFF West Africa Malaysia Building the Islamic Economy yang berlangsung pada 7 hingga 8 Jun menyediakan platform kepada negara-negara di Afrika Barat untuk meneliti pengalaman Malaysia dalam keuangan Islam. Penglibatan antara Afrika Barat dan Malaysia itu termasuklah isu haji, wakaf, industri halal serta produk serta perkhidmatan keuangan Islam.
Dalam majlis perasmian yang berlangsung di King Fahd Palace, Dakar, Senegal, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri turut menyampaikan ucapan aluan secara maya. The development of the Islamic economy in Malaysia is driven by various sectors and fields. Of course, its main player is the Ministry of Finance. There are several agencies under my administration that are directly involved in playing an important role in driving the growth of the Islamic economy in Malaysia. These agencies' role is to manage all funds and assets owned by Muslims to be generated and developed in line with the growth of conventional economy at the national and international levels. Tambah Datuk Dr. Zulkifli, Malaysia akan memberi fokus terhadap pengalaman kerajaan persekutuan melalui penglibatan 5 fokus utama iaitu industri halal membabitkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, pengurusan haji tabung haji, institusi zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, Ar-Rahnu Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM serta pengurusan wakaf Yayasan Wakaf Malaysia YWM. Penyertaan lebih 500 orang peserta dalam forum Dwi tahunan ini IIFF dilihat sebagai salah satu medium terbaik bagi pakar kewangan Islam, penyelidik dan pemain industri untuk bertukar buah fikiran dan meluaskan jaringan kerjasama antara negara, khususnya negara-negara Afrika Barat dan Malaysia bagi mengukuhkan peranan kewangan Islam dalam mendepani ekonomi global. Wakaf Perkasa Ekonomi Ummah sekarang ini berlangsung Bulan Wakaf Kebangsaan 2021 yang dianjurkan bersama Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji, Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia, Bank Rakyat dan Kenanga Investors Berhad. Kepada yang ingin berwakaf, boleh berikan sumbangan wakaf ke akaun tertera. Jom berwakaf. Majlis Perlindungan Sosial Malaysia MySPC diaktifkan semula bertujuan menyelaras agenda kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan bersepadu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata MySPC kali ini akan memberi tumpuan kepada agenda menangani kemiskinan. Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mempengerusikan mesyuarat pertama MySPC selepas kali terakhir majlis itu bermesyuarat pada 2019. MySPC yang ditubuhkan pada 2016 dianggotai 15 kementerian termasuk Ketua Setiausaha Negara, Gubernur Bank Negara dengan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia. Mesyuarat hari ini menumpukan kepada agenda peluasan dan pemantapan program jaringan keselamatan sosial negara antaranya melalui cadangan penambahbaikan dan peluasan skim pelindungan oleh Pekeso kepada kelompok yang tidak diliputi oleh mana-mana jaringan keselamatan sosial. Tan Sri Muhyiddin turut memberi penekanan kepada keperluan pangkalan data pelindungan sosial PDPS merentas agensi yang meliputi elemen pekerjaan, insurans sosial dan bantuan sosial. Katanya rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 serta kelompok yang tidak diliputi oleh mana-mana jaringan keselamatan sosial negara seperti pekerja yang berada dalam sektor tidak formal dan persendirian perlu dikenapasti agar bantuan segera yang tepat dapat diberikan. Dengan pengukuhan jaringan keselamatan sosial melalui MySPC, beliau yakin lebih banyak isi rumah kategori miskin atau miskin tegar dapat dibantu dan dilindungi. Bantuan sosial yang diberikan tidak harus terhad kepada bantuan tunai atau pemberian bakul makanan sahaja, tetapi mempunyai nilai tambah yang boleh meningkatkan pendapatan mereka. 4 beranak terbunuh dipercayai mangsa jenayah anti-Islam. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. 4 sekeluarga Muslim yang terbunuh selepas dilanggar sebuah truk di Kanada Ahad lalu dipercayai menjadi mangsa jenayah kebencian anti-Islam. Suspek kejadian tersebut bagaimanapun berjaya ditahan pada hari sama insiden berlaku. Suspek Nathaniel Veltman, 20 tahun, telah didakwa dengan 4 pertuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan cubaan membunuh. Polis memaklumkan keluarga mangsa telah meminta agar nama mangsa tidak didedahkan.
Dalam kejadian bunuh tersebut, seorang wanita berusia 74 tahun meninggal dunia di tempat kejadian, manakala 3 lagi mangsa masing-masing berusia 46, 44 dan 15 tahun meninggal dunia di hospital. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun dilaporkan selamat namun masih dirawat di hospital akibat kecederaan serius. Serangan terhadap umat Islam di Kanada itu disifatkan terburuk sejak insiden seorang lelaki menembak mati 6 orang di Masjid Quebec, Kanada pada 2017. Sekurang-kurangnya 18 terbunuh di dalam kebakaran di sebuah kilang kimia di Bandar Pune, Barat India. Polis tempatan memaklumkan semua mayat mangsa yang terkorban telah ditemui, manakala 20 individu lain yang berada di lokasi kejadian terselamat. Kebakaran dilapor berlaku di sebuah kilang bahan kimia yang juga pengeluar produk cecair sanitasi tangan. Punca kebakaran bagaimanapun masih disiasat. Perdana Menteri Narendra Modi memberikan ucapan takziah kepada mangsa melalui Twitter rasminya dan memaklumkan keluarga mangsa terbunuh akan menerima RM200,000 atau kira-kira RM11,305. Mangsa cedera pula akan menerima RM50,000 atau kira-kira RM2,826. Angka korban akibat nahas kereta api di selatan Pakistan meningkat kepada 56 orang. Operasi mencari dan menyelamat selesai dijalankan hari ini dan usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja pembersihan di lokasi kejadian. Dalam kejadian yang berlaku semalam, kereta api Milad Express yang dalam perjalanan ke timur bandar Sargodha, Karachi itu dilapor tergelincir sebelum bertembung dengan kereta api dari arah bertentangan. Lebih 1,000 penumpang dipercayai berada di dalam kedua-dua kereta api tersebut. Nahas dipercayai berlaku akibat kelemahan sistem trafik yang tidak dinaik taraf sejak abad ke-19. Nahas kereta api sering berlaku di Pakistan, namun tiada usaha dibuat untuk memperbaiki sistem isyarat dan laluan yang sudah uzur. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Chimpanzee tertua di Amerika Syarikat dilapor mati pada usia 63 tahun di Zoo California. Pemergian Kobe disifatkan kehilangan besar buat kaki tangan di zoo berkenaan kerana telatahnya yang mencuit hati. Chimpanzee antara spesies terancam di dunia yang berdepan risiko pemburuan, kehilangan habitat dan penyakit. Pandemik COVID-19 memburukkan lagi kadar pencemaran pelitup muka di dasar laut di Batangas, Filipina. Ia sekaligus menjejaskan keindahan laut itu yang terkenal sebagai destinasi popular penyelam. Bukan setakat pelitup muka, pakaian perlindungan diri PPE serta plastik juga turut ditemui di dasar laut. Seekor anjing sesat di Kutub Utara akhirnya diselamatkan oleh pelayar Rusia. Menurut kapten kapal, anjing tersebut berjaya diselamatkan memandangkan ais di kawasan itu sudah mula cair. Anjing tersebut dikatakan hilang lebih seminggu yang lalu. Sekian berita Al-Hijrah. Saya akhiri dengan sepotong hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Semoga kita semua kekal positif saat diuji. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.